أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadil Ustaz Yunus, ahli jatuh ke surau, tuan-tuan, perempuan, anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurlah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dan nikmat yang selalu kita sebut, nikmat yang paling berharga yang Allah Taala bagi kepada kita ialah nikmat iman. Kenapa kita kata nikmat iman itu nikmat yang paling berharga? Kerana nikmat-nikmat lain kebanyakannya kita tinggal di dunia, tapi iman ini kita bawa ke akhirat. Harta banyak mana pun kita akan tinggal, tak ada orang bawa harta dalam kubur, kan? Jadi iman ini satu nikmat yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Taala, dan inilah satu-satu nikmat yang boleh membantu kita menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang mata Allah Subhanahu Taala, terima kasih banyak-banyak kepada surau, JK Surau kerana jemput saya pada pagi ni. Alhamdulillah, untuk kongsi sikit sebanyak apa yang dirasakan penting untuk kita sama-sama fikirkan, sama-sama nilai, ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini boleh memberikan manfaat kepada saya sendiri yang bercakap ni, ya. Sebab bercakap ni lebih senang daripada buat, ya. Dan bila kita bercakap, sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah kita sendirilah, kan? Orang kata sebab mulut dengan telinga lagi dekat, kan? Jadi sebelum sampai kepada tuan-tuan tu, sampai ke telinga saya dulu, insya-Allah. Kan? Jadi asasnya bila kita bagi nasihat, pandangan, dia sebenarnya untuk diri kita sendiri dahulu, sebelum kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Ya, tuan-tuan Allah SWT, saya ingin berkongsi beberapa bukti, dan juga orang putih kata evidence lah, dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sebenarnya sangat sayang kepada hamba-Nya. Okay. Apa bukti dia? Kita tahu bahawa Allah SWT sifatnya Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi. Dalam hadis menyebutkan bahawa rahmat Allah SWT itu diturunkan ke dunia hanya satu. 99 lagi rahmat Allah Ta'ala, ya, tinggal di akhirat untuk tujuan akhirat. Satu di dunia ni cukup untuk menjadikan manusia hidup dalam keadaan aman. Satu rahmat Allah Ta'ala cukup untuk menjadikan binatang-binatang yang buas itu tidak membaham sesama sendiri dan tidak mengganggu gugat manusia, ya. Kalau kita tengok binatang buas sekalipun, tuan-tuan, yang kita tengok National Geographic dan sebagainya, kan? Kita tengok harimau, dia tak akan pergi baham semata-mata untuk saja orang kata nak tunjukkan kekuatan. Tak. Harimau, singa sama juga. Orang kata apa dia? Raja rimba, kan? Dia tak pergi baham bunuh binatang-binatang lain, tak. Dia bunuh kenapa? Nak makan je. Bila dia kenyang, dia tak kacau orang lah. Bila lalu depan dia tengok je, kan? Tak. Sebab apa tu? Rahmah Allah Ta'ala yang dicampakkan ke dalam hati binatang tu, ada rahmah Allah Ta'ala dalam tu. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, dia akan baham semua tu. Sebab apa? Sifat dia memang begitu, agresif, kan? Sikap dia suka membunuh. Kekuatan yang ada pada dia, itu tanda, disebutkan ulama, tanda rahmah Allah Ta'ala kepada, bukan saja kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Satu di dunia cukup untuk menjadikan kita boleh hidup bersama, ya. Tidak berkelahi, tidak berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, ya. Kenapa? Rahmah Allah Ta'ala, ya. Itu di antara yang disebutkan oleh para ulama. Dan 99 lagi rahmah Allah Ta'ala itu diletakkan di akhirat. Kenapa? Kerana di akhirat itulah kita sangat perlukan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tengok amalan kita saja, memang tak layak kita nak masuk syurga Allah SWT. Dan kita masuk syurga pun bukan kerana amalan kita pun tak padan, tuan-tuan, ya. Tak padan dengan amalan yang kita buat hari ni. Solat kita berapa banyak je? Itu je yang wajib je. Okey.
Dan wajib pula tak sempurna pula kadang-kadang. Kalau sempurna 5 waktu pun kadang-kadang kualitinya pun tak ada. Di luar dunia, di luar daripada solat kita ingat dunia. Masuk dalam solat pun masih lagi fikir pasal dunia. So macam mana nak layak masuk syurga tuan-tuan? Di samping kita ibadah tak sempurna, yang lain pun lagi banyak benda yang kita lakukan menyebabkan lagi kuranglah dia punya timbangan amal kita. Ibadat dah kurang, tambah pula dengan maksiat. Maksiat matanya, maksiat telinganya, tangan kakinya. Jadi macam mana kita nak masuk syurga Allah SWT dengan segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang kita ada? Maka kita masuk syurga bukan kerana kehebatan amal-amal kita, bukan kehebatan infak kita, berapa banyak kita boleh infak, tapi masuknya syurga adalah kerana rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti Allah Taala sayang pada kita antaranya ialah Allah Taala panjangkan umur kita. Allah Taala panjangkan umur kita, ada sampai 70, 80, 100 pun ada. Kenapa tu? Itu tanda rahmat Allah SWT, kerana dalam kehidupan kita tuan-tuan, tak ada orang maksum. Tidak ada orang yang maksum. Tak kira lah dia ustaz ke, dia ulama ke, dia kiai ke, tak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi SAW. Artinya semua orang masuk, pada asasnya semua orang akan melakukan dosa. Cuma bezanya sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Berdosa akan ada orang berdosa. Jadi kalau Allah Ta'ala pendekkan umur kita, tak sempat bertaubat, mati, masa tempat dia ke mana? Neraka, waliyazubillah. Antara tanda Allah Ta'ala sayang pada kita, Allah Ta'ala bagi panjang umur, bagi peluang. Buat dosa hari ni, besok tak mati lagi, lusa tak mati lagi, setahun, 20 tahun, 30 tahun, 30, 40 tahun pun tak mati lagi. Peluang untuk bertaubat itu sangat luas. Tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah SWT tidak terus menjatuhkan hukuman kepada manusia disebabkan dosa mereka. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Kalau kita tengok umat Bani Israel, hanya kerana tangkap ikan je pun, bukan bunuh orang, bukan zina, bukan dosa-dosa yang kita anggap besar, pergi tangkap ikan saja. Itu pun bukan tangkap ikan pada hari Sabtu. Di zaman itu, di bawah syariat untuk Bani Israel pada ketika itu, tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Jadi orang Bani Israel ni macam Yahudi lah, dia bijak tuan-tuan. Tuhan boleh nak tipu. Bukan tipu sesama manusia, Tuhan boleh nak tipu. Oleh kerana tak boleh tangkap ikan hari Sabtu, dia tak tangkap hari Sabtu. Disebutkan dalam kitab tuan-tuan, dia gali parit pada hari Jumaat. Kena tak dengan hari Sabtu? Tak sebab dilarang hari Sabtu. Pandai Yahudi ni, jahat tuan-tuan. Tuhan boleh nak tipu. Okay. So apa yang dibuat? Hari Jumaat digali parit sekitar tepi-tepi sungai, tepi-tepi laut, gali parit yang besar. Jadi pada kebiasaannya hari Sabtu tu ikan akan naik. Air naik, ikan pun naik. Banyak ikan. Sebab hari itu memang itu satu dugaan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Bila ikan naik, masuk dalam parit. Bila air turun, surut, ikan tinggal dalam parit. Bijak tak tuan-tuan? Ni Yahudi punya cerita. Jadi dia tak tangkap hari Sabtu, dia pergi hari Ahad. Dapat hari Ahad banyak ikan dalam parit kan, dia ambil. Dengan sebab itu pun Allah Ta'ala perintahkan apa dia? Kunu qiradatan khasi'in. Dengan sebab tangkap ikan je tuan, jadilah kera, beruk, monyet yang hina dina, kata Allah SWT. Disebutkan dalam kitab bahawa bila mereka nak pergi tangkap ikan tu, mereka nak pergi parit, gali parit tu, memang sebahagian daripada mereka telah pun melarang, jangan pergi, jangan buat, supaya Allah Ta'ala tidak turunkan balak bencana pada kamu dan sebagainya. Tapi mereka degil juga, buat juga. Lepas 2-3 hari lepas itu,
Orang yang menegur ni mencari-cari, mana mereka yang kita larang tu pergi apa gali parit tu. Dia pun tak ada, hilang. Padahal mereka tu sentiasa ada bersama mereka. Jadi akhir pun mereka pergi dekat rumah-rumah mereka tu. Jadi ketuk-ketuk pintu tak buka. Akhirnya mereka panjat tengok ada monyet-monyet dalam rumah mereka tu. Ulama sebutkan lepas 3 hari mereka mati. Dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dosa tangkap ikan je pun, okey, di dalam syariat tersebut Allah Taala terus turunkan bala bencana. Ya, kita tengok kaum Nabi Lut macam mana Allah Taala balikkan bumi. Ya, ada yang mati dengan petir, dengan berbagai-bagai jenis azab yang Allah Taala turunkan bagi umat-umat yang terdahulu kerana melakukan dosa. Kerana langgar perintah Nabi, langgar perintah Rasul, mereka terus dibinasakan oleh Allah SWT. Tapi kita hari ni tuan-tuan, buatlah dosa apa benda pun. Bunuh orang ke, rogol ke, curi, rompak, apa semua, buatlah. Masih lagi hidup bebas, riang gembira dengan kekayaan-kekayaan mereka. Tuan-tuan, kenapa? Kerana memang itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak turunkan bala bencana di dunia. Allah Ta'ala bagi lagi peluang untuk manusia bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak sangat kita ni manusia yang mana Allah Ta'ala tahu kita ni selalu banyak silap, selalu banyak dosa, terlalu banyak kelemahan. Tapi Allah Ta'ala nak juga kita masuk syurga, bagi peluang kita bertaubat. Jadi kalau kita tak ambil juga peluang untuk bertaubat, maka tak boleh nak marah dengan Allah SWT. Marahlah dengan diri kita sendiri, sebab kesilapan itu adalah kesilapan kita sendiri. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala bawakan kita pula dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan ini juga adalah tanda Allah Ta'ala sayang dengan kita. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ini amal-amal soleh kita akan digandakan. Ulama sebutkan bahawa amal-amal kita boleh digandakan sehingga 700 kali ganda. Untuk apa? Untuk supaya bulan Ramadan ini kita boleh gandakan kita punya ganjaran pahala. Supaya bila ada ganjaran pahala yang berganda, itu menyebabkan kita layak nanti insya-Allah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda juga kasih sayang Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga dengan hanya amalan biasa kita, bukan di bulan Ramadan, sangat payah. Dalam bulan Ramadan pula Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala yang sayang dengan kita, juga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Baru saja kita menyambut nuzulul Quran. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Tanda kasih sayang Allah Ta'ala juga. Apa tandanya? Kalau Allah SWT tidak turunkan Al-Quran, maka tidak ada panduan. Bila tak ada panduan, manusia akan sesat. Manusia tidak akan ikut perintah Allah SWT. Manusia mungkin akan menyembah berhala seperti mana sebelum ini. Manusia mungkin melakukan kemaksiatan, manusia mungkin membunuh, merogol dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala nak manusia ini sentiasa berada dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala utuskan Al-Quran. Allah utuskan Nabi alaihi wasallam untuk tunjuk jalan kepada kita. Ini yang patut kamu buat, yang ini jangan buat. Kalau Allah Ta'ala biarkan hanya dengan kebijaksanaan manusia, maka sesatlah manusia. Kerana kebijaksanaan manusia ni dia terhad. Manusia ni terhad. Cerdik macam mana pun, manusia ni dia tak boleh fikir tentang akhirat. Akhirat, benda yang disebutkan sebagai al-umur ghaibiyah, perkara-perkara ghaib. Umur sam'iyah, perkara-perkara yang hanya dapat beritanya, ceritanya hanya melalui pendengaran. Pernah jumpa Nabi? Tak pernah jumpa Nabi. Tapi kita percaya dengan Nabi, kita percaya dengan Nabi macam orang yang jumpa Nabi betul-betul. Nabi kata salat jemaah khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Kita percaya.
Nabi kata solat Jumaat itu lebih baik daripada solat biasa 27 kali ganda. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita yakin dengan apa yang Nabi kata, maka kita ikut. Hebat. Ya? Kita tak pernah melihat Allah, tapi kita percaya macam Allah sedang melihat kita. Kita tak pernah nampak syurga, tapi kita yakin syurga itu ada dan kita berusaha sedaya upaya untuk dapat syurga itu. Kita tak pernah melihat neraka dan tak pernah pun dengar orang datang lepas masuk neraka keluar cerita ataupun azab kubur. Ya? Datang cerita kat kita hebat dan dahsyatnya azab kubur ni. Tak ada orang cerita. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan pada hadis, berdasarkan pada pandangan-pandangan ulama, kita percaya 100% tanpa ada sedikit pun keraguan. Dahsyat tuan-tuan. Ya? Betullah, inilah kehebatan orang-orang yang beriman tuan-tuan. Ya? Kalau orang-orang yang tidak beriman, konsepnya seeing is believing. Nak kena tengok dulu. Okey, tengok baru percaya. Boleh tengok syurga baru percaya syurga. Memang tak jumpa lah jawab ya? Kita tak. Kita believing dulu. Kita percaya dulu, lepas tu kita tengok. Believing is seeing. Mana kita percaya dulu pada syurga, kita percaya dulu pada Allah, nanti kita akan barulah kemudiannya kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatannya orang yang beriman kepada umur ghaibiyah, benda-benda yang ghaib. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, tanda Allah Ta'ala juga sayang dengan kita. Allah Ta'ala bukan saja bagi bulan Ramadan Al-Mubarak yang mana pahalanya diganda-gandakan, diturunkan pula Al-Quran, dibaca Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Quran tuan-tuan, jangan salah anggap. Quran dibaca bukan hanya untuk dapat pahala. Walaupun memang dijanjikan oleh Nabi SAW, ya, bahawa ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Tapi itu bukan matlamat Al-Quran diturunkan. Matlamat Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ialah seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Mana kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Quran itu fungsinya, peranannya adalah untuk memberi hidayah kepada manusia. Artinya Quran itu bukan hanya dibaca, baca bagus, ya, tetapi selagi mana kita tidak beramal dengan Al-Quran, maka tidak tercapailah matlamat penurunan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Bagus dibaca, dapat pahala. Tapi kalau baca sahaja tak beramal, tak tercapai matlamat. Jadi bukan kata baik tak baca, tak boleh lah. Baca tu bagus, bacalah. Khatam Al-Quran bagus tak setiap bulan Ramadan ni? Kalau boleh sekali sekurang-kurangnya kita baca bagus. Tapi lebih bagus kita baca dan faham. Sebab kalau kita baca saja tapi tak faham, maka kita tidak boleh beramal. Bila tidak boleh beramal, maka fungsi Al-Quran itu tidak akan memberi apa-apa kesan kepada kita. Sebab tu saya personally tuan-tuan, ni pandangan peribadi saya lah, daripada kita kejar nak khatam Al-Quran, adalah lebih baik kita baca perlahan-lahan tetapi cuba memahami Al-Quran. Bagi saya, pandangan peribadi, tak tahulah Ustaz Yunus mungkin ada pandangan berbeza, ya. Kita baca sedikit tapi masa sama. Contoh, kalau orang yang biasa bacanya laju, satu juzuk dia boleh baca dalam sekitar 40 minit. Tetapi dia tak baca laju. Okey, dia baca sedikit tapi dia memahami ayat-ayat Al-Quran itu, memahami tafsirnya, tapi 40 minit juga. Jadi nilai sama tak dari sudut tu? Masa sama tak? Masa sama. Bukan jadi kurang tak? Sama, 40 minit. Tapi bukan baca saja, baca dapat pahala, tapi bila baca, memahami, maka dia ada kekuatan di dalamnya. Kerana bila kita faham, kita tahu mesej apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Hukum apa yang ada dalam ni, larangan apa yang ada dalam ni, perintah apa yang ada dalam ni. Daripada situ kita boleh beramal. Tapi kalau kita baca satu juzuk tapi tak faham, kita tak dapat apa-apa mesej daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bagi saya personally lebih suka baca perlahan tetapi memahaminya, dan dengan situ kita boleh mengamalkannya, dan bukan setakat mengamal, kita boleh berkongsi pula dengan orang lain, insya-Allah. Quran ini adalah hidayah, memberi hidayah kepada umat manusia. Tidak cukup di situ tuan-tuan, kasih sayang Allah SWT dah bagi Al-Quran, diturunkan Rasul, dibagikan bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran sebagai panduan. Dalam bulan Ramadan pula ada lagi Allah Ta'ala cari juga, seolah-olah macam cari juga jalan, macam mana nak suruh kita ni masuk syurga, nak suruh gandakan amalan. Ada pula Lailatul Qadar. Ramadan tu dah special, Al-Quran itu dah special, puasa itu sangat special. Dan sehingga puasa itu sendiri seperti mana disebutkan dalam satu hadis kursi, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, semua amal-amal anak Adam ini bagi dia. Maksudnya ada dia punya peruntukan pahalanya. Pahala biasa, amal-amal soleh kalau kita buat digandakan sekira 10 kali ganda. Tapi bulan Ramadan ulama sebut boleh tambah sehingga 700 kali ganda. Illa siyam, puasa tak sebut. Puasa tak disebut berapa banyak pahala yang kita akan dapat. Kenapa? Puasa ini adalah bagi Allah, wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala yang akan menentukan berapa banyak pahala yang akan diberikan kepada kita. Infinity, tak ada had. Kenapa? Kerana kita meninggalkan makan, minum dan syahwat, ya, kerana Allah. Di ajli, kata Allah SWT, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Allah Ta'ala kata kita tinggal benda yang kita boleh buat dan kita nak buat. Tengah hari masuk dapur, makanan banyak lagi, balik daripada majlis buka puasa tak habis makanan. Tengok makanan ada lagi, lapar. Kat rumah tak ada orang, nak makan tapi tak makan. Hebat tak? Kenapa tak makan? Tak ada orang tengok. Kerana dia yakin Allah Ta'ala yang tengok dia tak makan. Kenapa? Li ajlillah, kerana Allah semata-mata. Hebat tak? Hebat. Ada minuman tengah dahaga, tengah hari panas. Sekarang ni panas dah kan. Air, ais, cantik, sedap dia. Nak minum, rasa nak minum. Sangat dahaga. Boleh minum, tak ada orang tengok pun. Sebab kita biasanya tuan-tuan, buat dosa ni, manusia ni biasanya dia akan jadi sangat baik bila berada di hadapan manusia. Okey, tapi nak tahu baik dia sebenar, tinggal dia seorang-seorang. Pergi tempat yang orang tak kenal dia. Tu nak tengok test betul manusia ni baik tak. Pergi tempat yang orang tak kenal dia, ataupun tempat tak ada manusia. Kalau dia boleh jadi baik, maka dia orang yang baik yang sebenar. Tapi kalau baik depan orang ni, belum tentu baik betul lagi. Sebab biasa begitu manusia ni. Begitu juga orang yang baru kahwin contohnya. Baru kahwin, awal Ramadan kahwin, kan? Tengah panas-panas lagi ni. Tengok orang tu, tengok orang ni kan. Rasa nak buat, rasa nak. Halal tak halal? Suami isteri halal, tak ada masalah. Keinginan ada. Syahwat ada. Tapi buat tak? Tak buat. Kenapa? Ditinggal kerana Allah SWT. Sebab tu Allah bagi ganjaran yang infinity, yang tidak ada hadnya. Itulah kehebatan bulan Ramadan. Datang pula tanda lagi. Satu lagi tanda saya nak sebutkan di sini tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi tunjuk pada kita bahawa Allah Ta'ala memang nak betul kita semua masuk syurga Allah SWT yang sangat hebat itu. Bulan datang pula Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Satu kali beramal dalam bulan Ramadan, kena pula malam Lailatul Qadar, digandakan sehingga amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan sekitar 83 tahun tanpa henti. Allahu Akbar kita sebut, seakan-akan kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 83 tahun ataupun lebih. Satu Allahu Akbar, Subhanallah, sama juga. 2 rakaat solat, seakan-akan kita bersolat selama 83 tahun tanpa henti tuan-tuan. Ganjaran pahalanya macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, itulah di antara bukti-bukti
yang menunjukkan dengan jelas kepada kita betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hamba dia. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada, dengan kekurangan-kekurangan yang ada, Allah Ta'ala tahu kalau harapkan amal manusia sahaja memang tak layak masuk syurga. Dengan ganjaran berbagai-bagai itu, dengan gandaan-gandaan pahala yang begitu dahsyat, tuan-tuan, pun masih lagi ramai manusia yang tak boleh masuk syurga. Ya, sebab secara umumnya yang masuk syurga tak ramai, tuan-tuan. Saya selalu sebut fakta ini. Manusia ini ada lebih kurang 8 bilion, tuan-tuan. Ada 8 bilion. Yang Islam berapa orang? Lebih kurang 2 bilion saja. 6 bilion tidak beriman. Itulah gambaran secara umumnya. Sejak zaman dulu sampai sekarang ni, memang itulah dia punya gambarannya. Yang Islam, yang beriman adalah golongan minoriti. Artinya, kalau ditakdirkan berlakunya kiamat hari ini, yang masuk syurga hanyalah orang yang beriman. Artinya jumlahnya adalah sangat sedikit. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dijadikan oleh Allah SWT daripada golongan yang sedikit ini, golongan yang terpilih, golongan yang beriman kepada Allah SWT. Jadi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, tuan-tuan, anak yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama gandakan amal kita, ya, pohon rahmah dan kasih sayang Allah SWT agar Allah berikan kekuatan kepada kita, istiqamah dalam amal kita dan menjadikan kita semua ahli-ahli syurga, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan Allah SWT, sekali itulah sedikit perkongsian untuk pagi ini. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.